sel ni. Okay. Kemudian kita lihat bagaimana sel ni boleh menjadi banyak. Bagaimana sel yang baru boleh terbentuk menggantikan sel-sel yang telah rosak. Okey, melalui proses pembahagian sel. Bagaimana proses pembahagian sel tu? Satu sel membahagi menjadi dua. Okay, kalau dua sel membahagi menjadi 4 lah. Okay, bagaimana proses pembahagian itu berlaku? Okey, satu sel yang ada nukleus dia. Ni nukleus sel kat tengah-tengah ni. Okey, mula-mula dia mengecut dekat tengah-tengah. Okey. Kemudian dia lebih mengecut lagi dan nukleus pun seolah-olah akan mengecut juga dekat bahagian tengah ni. Akhirnya menjadi dua nukleus dan akhirnya sel tadi akan terputus menjadi dua sel baru. Okey, begitulah seterusnya. Okey. Dan sel tumor ni, sel kanser ni adalah berlaku apabila sel membahagi secara tidak normal. Okey, tanpa kawalan. Membahagi berterusan tanpa kawalan. Maka dia akan jadi sel kanser. Adalah faktor-faktor dia menyebabkan sel kanser tu terjadi. Okey. Apa objektif? Sebenarnya cikgu nak tunjuk ni objektif ataupun hasil pembelajaran pada hari ini. Pertama, pelajar kena boleh menerangkan ataupun istilah sekarang ni, pelajar kena boleh berkomunikasi cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Okay? Dia ada prosedur yang tertentu. Dia ada langkah-langkah yang tertentu yang kita kena ikut untuk menyediakan slide bagi sel haiwan ataupun sel tumbuhan. Yang kedua, pelajar kena boleh membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Maknanya nanti pelajar akan tengok sel haiwan, sel tumbuhan, apakah struktur yang terdapat dalam sel haiwan dan tumbuhan tersebut. Kemudian kita buat perbandingan, kita bezakan apa yang ada, apa yang tak ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey. Dua inilah pelajar kena pastikan pelajar boleh menerangkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul, kemudian membezakan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay. Kita lihat satu persatu. Okey. Okey, kita fokus kepada aktiviti 2.1. Okey. Bagaimana struktur sel haiwan dan sel tumbuhan? Mari kita lakukan aktiviti di bawah. Okey. Cikgu terangkan sajalah. Kita tak buat aktiviti. Cikgu terangkan aktiviti ni. Okey. Macam mana cara kita nak buat slide tu? Okey. Kita perlukan satu slide kaca. Slide kaca yang ni lah. Slide kaca. Okey, lebih kurang kecil sikit lah daripada lebar pembaris. Dan panjang pun lebih kurang 5 ataupun 6 cm lah. Okey, jernih. Cermin, dia macam cermin kaca yang jernih. Yang lut sinar. Okay. Slide, kita perlukan slide kaca. Penutup kaca. Ini penutup kaca. Okey ni, penutup kaca ni. Dia nipis sangat. Okey, untuk kita tutup spesimen kita atas slide. Okey, lepas tu kita kena ada mikroskop cahaya. Mikroskop biasa pun boleh, tetapi dia kurang menghasilkan imej yang jelas. Tak berapa jelas. Okey. Tapi kalau mikroskop cahaya, kita akan nampak imej spesimen yang kita nak lihat di bawah mikroskop tu adalah jelas. Kemudian kita perlukan pencungkil gigi. Sebab kita nak cungkil sel dekat bahagian pipi kita. Yang bahagian dalam pipi. Kemudian jarum tenggek. Jarum tenggek itu yang ni. Jarum tenggek. Ni.
Dia besar lah, dia bukan macam jarum kita jahit tu, tapi dia lebih besar. Kemudian larutan metilina biru, warna biru lah, kertas turas. Okey. Okey, arahan dia, pertama sekali kita kena titiskan air sulin ke atas slide kaca. Okey. Jadi bila dia basah, dia lembap, senanglah kita nak letak spesimen. Okey. Titiskan, kedua, kikis bahagian dalam pipi dengan menggunakan pencungkil gigi. Okey, kita rapatkan pencungkil gigi dekat bahagian pipi dalam kita, bahagian dalam. Kemudian kita tekan sikit, kita cungkil, kita kaiskan dengan kuat sikit supaya sel tu akan terkeluar dan terlekat pada pencungkil gigi. Okey, sebenarnya mudah je nak keluarkan sel di bahagian dalam pipi sebab sel tu lembut saja. Kalau kita gigit sikit dengan gigi pun dia dah boleh tertanggal sel tu. Okey, titiskan setitik larutan metilina biru di atas spesimen. Okey, lepas kita dah letakkan sel, okey, pindahkan kikisan sel pipi ke atas slide kaca. Kita letak sel pipi kita tadi di atas slide kaca, kemudian kita titiskan larutan metilina biru. Okey. Kemudian tutup spesimen dengan penutup kaca menggunakan jarum tenggek secara perlahan-lahan supaya tiada sebarang gelembung udara terperangkap. Okey, kita seterusnya ni kita nak tutup spesimen ataupun sel pipi kita tadi dengan penutup kaca. Jadi kita gunakan jarum tenggek lah. Kita letakkan penutup kaca tadi di atas jarum. Macam ni, kita letak jarum ni. Jarum ni panjang sampai sini. Okey, kita letak. Kemudian lebih kurang 45 darjah lah sudut dia, condong dia. Kita letak penutup kaca ni. Okey. Kemudian kita turunkan, kita tarik. Kita nak turunkan penutup kaca ni dengan cara kita menarik jarum tenggek ni perlahan-lahan. Perlahan-perlahan sehinggalah penutup kaca ni jatuh dan tertutup sel tadi. Kenapa kita perlu gunakan teknik ni, menggunakan jarum tenggek? Untuk memastikan tiada gelembung udara yang terperangkap di dalam dalam slide kita. Maknanya antara sisip kaca, antara slide kaca, spesimen kita, sel kita ni dengan penutup kaca, tidak ada udara yang terperangkap di situ. Sebab kalau sekiranya ada udara yang terperangkap, dia akan mengganggu semasa kita buat pemerhatian di bawah mikroskop nanti. Okay. Kita nampak gelembung-gelembung udara tu pula. Jadi, dia akan ganggu lah untuk menghasilkan imej yang lebih jelas. Kemudian kita, kan tadi kita dah titiskan metilina biru di larutan kan, cair. Jadi, lepas kita tutup, larutan tu akan keluarlah sikit di tepi-tepi penutup kaca ni. Jadi kita serapkan menggunakan kertas turas. Kita letak kertas turas di tepi dan air ataupun larutan metilina biru yang berlebihan tu akan diserap kepada kertas turas. Kemudian slide kita dah tersedia. Kita dah boleh letak di atas pelantar ataupun diaphragm sebuah mikroskop. Kita letak slide kaca kita kat sini. Dia ada klip. Kita klip dengan klip kiri kanan, jadi slide kita tidak berubah tempat. Okey. Di sini ada cermin kaca yang kita boleh pantulkan cahaya naik ke atas pelantar ni ataupun diaphragm ni untuk memberikan kecerahan yang lebih kepada slide kita. Jadi
membantu kita untuk lebih mudah untuk kita buat pemerhatian ke atas sel tadi. Okey, mula-mula kita gunakan kuasa yang paling rendah, 5 kali pembesaran. Kemudian kita gunakan kuasa yang lebih tinggi sikit, warna merah tu 10 kali pembesaran. Kemudian kita gunakan air sekali, kita gunakan warna biru 40 kali pembesaran. Ikutlah mana yang kita nampak dengan jelas. Okey. Itu langkah-langkah dia. Ulang balik sekali lagi. Kita titiskan air suling. Kemudian kita letak spesimen di atas slide kaca. Kita titiskan larutan Mitheliina biru. Menggunakan jarum tenggek dan penutup kaca, kita akan tutup spesimen kita, sel kita tadi. Okay. Kenapa teknik ini digunakan? Untuk mengelak gelembung udara. Kemudian kita serapkan larutan Mitheliina biru yang berlebihan dengan kertas turas. Kemudian kita letakkan di atas diaphragm sebuah mikroskop. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak sediakan slide sel tumbuhan? Kita gunakan kulit bawang, sel kulit bawang. Kita nak perhatikan sel kulit bawang di bawah mikroskop. Jadi kita nak buat slide sel tumbuhan lah ni. Okay, slide sel kulit bawang. Okay. Kita belah, kita ambil, kita keluarkan satu lapis kulit macam ni. Kemudian kita tarik keluar menggunakan pisau. Bahagian dalam yang nipis sekali tu, kita panggil daun sisik sukulen bawang. Nipis saja. Okay, epidermis bawang, bahagian bawah. Okay, kita letak di atas slide kaca yang kita telah titiskan dengan air suling. Okay, menggunakan forceps, kita letak epidermis bawang tadi. Satu lapisan nipis kulit bawang tadi. Kita titiskan larutan iodine. Okay, nak bezakanlah warna kalau biru tadi untuk sel haiwan dan warna perang iodine ni untuk sel tumbuhan. Okay. Selepas kita dah titiskan iodine, so sekarang ni kita nak tutup slide. Kita menggunakan penutup kaca dan menggunakan jarum tenggek sekali lagi pada sudut 45 darjah. Kita turunkan perlahan-lahan penutup kaca supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di situ. Seterusnya, serapkan larutan iodine berlebihan menggunakan kertas turas dan kita dah boleh letak slide kita di atas diaphragm atau diafragma ataupun pentas bagi mikroskop. Dan kita gunakanlah cermin kaca yang di bawah ni untuk laraskan kuantiti cahaya. Kemudian gunakan 3 kanta untuk 3 jenis pembesaran yang berbeza. Mulakan dengan kuasa yang paling rendah. Okey. Seterusnya